Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita nak teruskan. Tapi sebelum kita teruskan tu, ada seperkara yang saya nak share lah mengenai pelajaran semalam. Maknanya saya nak buat, orang kata disclaimer. Okey. Perkara ni kadang-kadang kita terlepas pandang, lupa nak bagi tahu. Sekejap kenapa pula dia tak share, nak lambat sikit kalau kat rumah ni. It's still going like this. Dah Dah boleh dah. Alright. Jadi kan semalam saya ada kongsikan cerita, bukan cerita, makna terjemahan mudhafun ilaih tentang zikrullah ni. Okay, zikrullah. Seperti yang disebut dalam surah 9, surah 13, surah 13 ayat 28. Ni sebelum saya pergi jauh lagi, mungkin kawan-kawan yang kemudian sikit nanti dia akan apa nama, tengok rakaman lah, ulang sikit apa yang saya kata ni. Baik, dalam ayat ni kita kata allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi semalam saya highlight perkataan ni, bidzikrillah. Perkataan ni biasanya kita nampak dia terjemahkan sebagai fi'il. Maknanya terjemahan, maksud saya terjemahan biasa itulah mafhum. Makna dia kata orang-orang yang beriman, hati-hati mereka menjadi tenang. Dia terus bagi mafhum. Dia tak buat macam saya buat ni. Sebab ini lafziah. Allazi, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, dan tatma'innu, ia menjadi tenang oleh hati-hati bagi mereka dengan peringatan daripada Allah. Ingatlah, ala, dengan peringatan daripada Allah, ia menjadi tenang oleh hati-hati. Jadi mafhumnya biasa diterjemahkan sebagai orang-orang yang beriman, hati-hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Saya nak cerita pasal perkataan ni lah. Perkataan ni sebenarnya kita dah belajar semalam, ialah mudhaf dan mudhafun ilaih. Maknanya zikri ni isim. Dia satu frasa nama. Frasa nama yang terdiri daripada isim cacat. Macam mana saya tahu dia ni isim? Sebab di awalnya pun ada harfu jar. Jadi kita tahu dia isim. Jadi dari segi terjemahan, kita kata dengan peringatan daripada Allah. Bukan nak kata mafhum tu salah. Jangan salah faham pula. Maknanya bukanlah orang terjemahan tu salah mengingati Allah. Tapi dalam kita mempelajari nahu ni, sebaiknya kita terjemah seperti yang nahu tu kata dulu. Sebab kita nak fahamkan kalimah. Jadi boleh memberi maksud. Yang penting dia isim. Kita terjemahkan sebagai kata nama. Satu, peringatan. Satu lagi, ingatan. Kalau peringatan, dia akan jadi daripada Allah. Betul tak? Peringatan daripada Allah. Kalau kita kata ingatan, kita akan gunakan yang mana? Bagi Allah lah. Satu, daripada. Ada tak beza kat situ? Satu, kalau kita gunakan min, jadi peringatan daripada Allah. Kalau kita gunakan li, dengan ingatan bagi Allah. Itu baru betul. Tapi semalam mungkin saya cakap tu seolah-olah saya kata macam terjemahan tu salah lah. Dia macam, kalau saya cakap macam tu, maknanya saya nak kata balik, dia bukan salah. Tapi kita ni belajar nahu,
Ni isim. Sebaiknya kita terjemah dia ni sebagai isim. Kita tak boleh terjemah dia mengingati Allah. Kerana ataupun kadang-kadang tidak diterjemahkan pun. Maksudnya dia kata zikrullah. Itu yang maksud saya tu. Zikrullah ni, kalau kita faham ayat tu tadi, maksud dia kalau kata dua maksud satu, ingatan bagi Allah dan juga peringatan daripada Allah. Betul tak dua-dua ni? Betul ke tidak? Kalau bahasa Inggeris dia kata ini remembrance of Allah. Dia tetap terjemahkan dia tu sebagai kata dasar dia dalam bentuk isim. Kalau yang ini reminders from Allah. Reminders from Allah. Jadi kat situlah perbezaan tu. Jadi dalam zikrullah, jadi bererti dan tidak juga salah kalau kita kata ini maksud dia ialah Al-Quran. Kerana dalam Quran ada reminders. Dalam Quran ada sebut nama Allah. Zikir ni juga ada memberi maksud sebutan untuk Allah. Nama Allah kita sebut-sebut tu. Tapi bila orang tak faham bahasa sumber, dia tak pergi kepada sumber tu, zikrullah ni selalunya apa yang tergambar di kepala kita kalau orang kata zikrullah? Zikir, zikir, zikir je kan? Dia tak nampak Quran ni. Betul ke tak? Setuju tak? Ke tak? Setuju? Setuju kan? Jadi zikir tu dia faham macam sebut banyak-banyak. Macam kalau kata Allah, 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 Allah. But is that itu ke yang Nabi buat? Jadi lafaz yang dia kata zikir tu pun kadang-kadang zikir orang ni lah, zikir ni lah. Maksudnya difaham tu sebagai satu sebut aja ratib. Jadi macam itulah maksud saya yang saya nak sampaikan tu. Manakala untuk perkataan mengingati, dia verb. Dia mesti macam dalam surah 3 ayat 191. Okay. Bila kita dapat perkara macam ni, kita baru belajar ni kan. Kita kena faham bahawa benda ni macam ni. Orang yang terjemah tu mereka dengan usaha mereka. Allah dah ajak mereka dengan usaha mereka. Kita yang dah belajar ni bukan nak tengok orang tu salah, dia salah terjemah ke. Bukan macam tu. Maknanya kita dapat satu lagi ilmu yang lain. Yang itu dia dah mafhum. Itu dia tafsir, itu usaha dia. Saya tak kata dia orang tu salah. Tapi kita belajar ni, oh okey, ada lagi yang lebih tepat daripada tu. Yang mana yang mereka dah buat tu, usaha mereka Allah akan balas. Kita doakan supaya Allah beri ganjaran sebaik-baik ganjaran kepada usaha mereka. Sebab kita pun tak buat yang tu. Itu orang yang terdahulu, dia dah lebih dahulu daripada kita. Dia mungkin dengan dia dah berdasarkan apa-apa yang mana ilmu mereka lah orang dulu tu. Jadi kita jangan cepat tengok macam tu terus nak kata terjemahan ni tak boleh pakai. Itu bukan tujuan dia. Kita ajar ni supaya kita sendiri ambil pelajaran daripada lafaz yang umum tu tadi. Lafaz yang umum tu mesti bertepatan dengan nahu dia. Sebab kita tak ada, kita tak belajar tafsir, kita tak belajar kitab-kitab banyak kata-kata ulama. Tapi kita nak pergi terus kepada yang sumber ni dulu, lepas tu baru kita akan nampak macam mana ulama mentafsirkan ayat tu, macam mana sahabat ulama daripada kalangan sahabat mentafsirkan. Mesti dia pergi kepada yang asas tu dulu ya. Jadi yang ni pula ayat ni cerita pasal ulul albab. Ulul albab tu siapa? Orang yang punya akal fikiran. Ni dia tak maksudkan Al-Quran, tetapi orang-orang yang mereka mengingati akan Allah. Perhatikan, di sini dia baris fathah. Dia bukan baris kasrah. Jadi dia bukan isim. Dia ni, Allah ni tetaplah isim. Tapi di sini, ini fi'il. Macam itulah. Kita akan belajar tanda-tanda nak kenal fi'il nanti. Tapi ni ayat ni, yang ni kita kena terjemah sebagai mengingati. Orang-orang yang mereka mengingati.
Ingat macam mana kalau orang ingat? Termasuklah sebut, termasuklah memuji, memuja kan? Asal menyebut, meminta tolong orang-orang yang mereka menyebut atau mereka mengingati akan Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan di atas pembaringan bagi mereka. Maknanya ketika mereka berbaring. Sebelum kita boleh cakap ketika mereka berbaring tu, kita ni mesti tahu ni. Wah, ala atas, junubi, baring. Pembaringan bagi mereka. Hmm. Ataupun di atas sisi-sisi bagi mereka. Maknanya the sides of your body. Maknanya baring lah tu. Dan mereka memikirkan pada penciptaan bagi petala langit. Ini lagi satu mudhaf ilaih. Penciptaan bagi petala langit dan bumi. Maksudnya kalau tiba-tiba Rabbana, ada kita boleh terjemah. Dan mereka tu berdoa. Ini saya tambah kerana di sini ada baris tu lah. Wahai Tuhan kami, tidak telah mencipta oleh Engkau akan ini secara sia-sia atau secara batil. Secara sia-sia. Maha suci bagi Engkau. Maka peliharalah oleh Engkau akan kami akan siksaan api neraka. Dia macam itulah cerita dia. So kita sebenarnya yang ini betul kalau kita terjemah mengingati. Yang tadi tu zikrullah tu memang yang paling utama ialah peringatan daripada Allah. Ada banyak contoh menunjukkan zikrullah tu maksud dia Quran. Zikrullah tu maksud dia Quran. Jadi tetapi jangan kita terus pergi kata macam yang terjemahan tu salah. That's not the purpose of this exercise. Itu bukan tujuan kita belajar ni. Tujuan belajar ni kita nak dapat pelajaran tu directly untuk diri kita. Okay? Itulah saya nak macam bagi penjelasan tu tentang perkara ni. Jelas tak? Jelas Ustazah, terima kasih. Makcik Ani dah masuk, Alhamdulillah. Saya dah mula sikit tadi. Jadi perkataan ni lah, zikrullah, memang boleh kita kata kalau kita terjemah dia sebagai isim, Makcik Ani tadi saya kata, satu kita boleh kata ingatan bagi Allah. So apa tu, huruf jar yang di antara isim tu, mudhaf dan mudhafun ilaih dia tu nampak berbeza sikit. Bagi Allah. Kalau peringatan daripada Allah. But dua-dua ni akan merangkumi maksud yang kalau kata zikrullah tu adalah Al-Quran. Lagi contoh yang kata zikrullah tu Al-Quran yang paling utama 29 ayat 45. Dalam hadis Nabi pun cakap macam tu juga tentang Al-Quran. Nabi SAW kata Al-Quran ad-dunya mal'unah. Nabi kata dunia itu tercela. Lepas tu mal'unun ma fiha. Tercela juga apa-apa yang berada padanya atau di dalamnya. Illa kecuali zikrullah. Jadi zikrullah maknanya peringatan daripada Allah iaitu Quran. Ataupun Nabi kata zikrullah wa man wala wa ma wala dan apa-apa yang mengenainya. Quran tu apa-apa yang mengenainya au aliman atau orang yang tahu, mualliman au muta'alliman, orang yang mengajarkannya ataupun orang yang mempelajarinya. Selain daripada Quran tu, maknanya dalam dunia ni semua tercela melainkan zikrullah. So zikrullah tu maksud dia bila tanya Al-Quran. Jadi di situlah antara banyaklah perkara tu. Kalau kita ingat aja tapi tak ada tindakan, dia serupa macam kalau kita kata alhamdulillah, alhamdulillah tapi tanpa faham. Kita sebut je, kita nampak tu zikir banyak kali. Tapi kita macam kata terima kasih. Kalau bayang kita terjemahkan alhamdulillah tu macam terima kasih. Kita tak faham maksud di sebalik tu. Kita kata terima kasih ya Allah, terima kasih. Tapi tak ada tindakan apa yang menunjukkan kita tu berterima kasih atau kita bersyukur. Jadi dekat situlah. Sebut aja tapi tak ada tindakan, dia tak jadi. Dia tidak seperti yang Allah
minta daripada kita dan kita lebih jadi takut benda tu sebagai satu sangkaan je. Tu kena tepat tu. Bila macam kita tahu tu, zikrullah, peringatan bagi Allah ataupun peringatan daripada Allah ataupun ingatan bagi Allah. Macam itulah. Baik, okey. Hari ni seterusnya kita sambung pelajaran kita semalam. Ada soalan? Tak ada Tak ada. Okey, kita sebelum kita pergi, saya ulang sikit, saya nak recap sikit lagi daripada apa yang kita dah belajar. Jadi, pada muka surat awal dulu, muka surat berapa ni? Muka surat 1. Pada muka surat 1, kita dah sampai mana? Okey, kita dah cerita pasal ni. Awal lagi tu, kalam bahasa Arab ialah mesti lafaz ataupun perkataan yang tersusun membentuk ayat yang sempurna dengan menggunakan bahasa Arab. Ini kita kata Al-Quran. Kemudian kedua, kalimah bahasa Arab terdiri daripada 3 kumpulan kalimah. Kita pun dah masuk ni. Kita dah selesai kata tugas, harf. Kemudian kita sedang isim. Isim ni kita dah nak habis dah. Kita akan masuk fi'il. Dalam pada tu, saya nak cerita sikitlah sedikit sebanyak tentang apa yang kita belajar ni. Pelajaran Nahu tu ialah sebenarnya kita belajar i'rab. Apa dia pelajaran i'rab? Perubahan baris akhir pada kalimah isim atau fi'il. Yang kita belajar tu. Kenapa kadang-kadang kenapa ada harfu jar tu kita kata dia kata tugas. Ni kita sedang belajar i'rab sikit-sikit lah ni. Perubahan baris akhir. Oh, bila ada harfu jar je, kalimah selepasnya akan jadi baris kasrah. Ini kita sedang belajar i'rab. Sebenarnya kita ambil yang paling asas lah, perubahan baris akhir. Jadi kita dah nampak dah ada alif nun baris kasrah, ada yang itu alif nun tu nun baris kasrah, ada yang kita tengok ni kena baris kasrah, baris fathah, baris dhammah. Kita nampaklah perubahan tu, tapi kita belum lagi go into detail. Jadi ada juga yang perubahan baris akhir. Mungkin dah tertanya-tanya dalam kepala kita yang ini kenapa dia tak berubah? Macam pagi tadi saya dapat soalan macam tu. Kenapa macam kita buat latihan semalam, salatul wusta. As-salatul wusta. Asal dia tak tu, kenapa dia wusta juga? Contoh macam itulah. Salatul wusta ke? Semalam punya latihan tu. Jadi kat situlah ada juga yang boleh berubah baris akhir tetapi secara andaian. Kita akan belajarlah sikit-sikit ni. Tapi kita tak masuk detail. Cuma nak tahu. Jadi kalau kata i'rab tu buat apa? Tengok perubahan baris akhir. Ada sebab dia. Kita tak go tu sebab kita ni sekarang kenal je. Oh, dia dah berubah. Itu yang kita kata, macam mana nak kenal mudhafun ilaih? Kalau baris tu secara jelas kita boleh nampak dia baris kasrah. Contoh macam itulah. Kalau contoh macam perkataan ni, ada harfu jar. Harfu jar min. Boleh bezakan tak? Nampak tak warna hijau? Min Musa. Min Musa. Ni yang kata macam contoh. Kalau ada harfu jar, sepatutnya baris kasrah. Tapi ni kenapa bukan baris kasrah? Ini yang kita kata dia kasrah tapi secara andaian. Sebab nama Nabi Musa memang macam tu. Dia tak berubah. Jadi Musa, dia takkan jadi Musi. Tapi dia boleh tak jadi majrur? Boleh. Kenapa? Sebab ada harfu jar. Jadi dia majrur secara andaian. Itu contohlah. Contoh i'rab. Jadi yang kita belajar sikit ni, perubahan sikit kita belajar. Ada perkataan yang kita dah selalu dengar sekarang, majrur. Majrur ni kita dah belajar lah. Kita dah belajar. Kenapa dia majrur? Sebab ada harfu jar. Yang ini kita dah belajar. Jar aja, ini menunjukkan isim. Yang lain ni tak. Yang lain ni belum. Yang lain ni belum. Tapi kita boleh dah familiarkan diri kita. Satu, kita cerita pasal marfu'. Sebut je. Tak apa, tak faham pun tak apa. Marfu', mansub, majrur dah, majzum. Ini kita nampak ni. The color ni semua ada significance. Ni saya nak introduce saja sebelum kita masuk bahagian fi'il. Jadi i'rab ni kita tengok kedudukan baris akhir kalimah. Jadi sekarang ni kita macam kena lebih fokus sikit, kita kena lebih tune lah. Oh, ni ada perubahan ni.
Allahu, kadang-kadang jadi Allahi, kadang-kadang jadi Allah. Setakat ni yang mudhafun ilaih kita cuma nampak baris kasrah. Kita dah belajar macam semalam, frasa nama dengan frasa sifat. Kita kata macam ni . Kalau frasa sifat, kita tengok dua perkara ni . Saya buat je side by side. Kalau tak nampak, tak jelas, bagi tahu. Okey. Sekarang tengok skrin. Saya nak tunjukkan yang maksud saya tu macam ni. Kalau kita nak bezakan frasa nama ataupun tarkib idafi daripada tarkib wasfi, kita nak bezakan frasa nama daripada frasa sifat, kita kena tengok kalimah tu side by side. Maknanya kalimah awal dan kalimah yang selepasnya. Jadi kalau frasa sifat, kita nak tambah yang. Kalau frasa nama, mudhaf-mudhafun ilaih, kita nak tambah ni, 3 harfu jar ni. Daripada min, di dalam, fi ataupun li. Jadi lepas tu kita nak tengok pula baris akhir bagi mudhafun ilaih. Frasa sifat kita nak tengok baris daripada di sini dan di kalimah awal dan juga kalimah di akhir. Ini kita dah buat latihan je semalam. Saya recap lagi sekali. Kalau sifat, dia mesti isim lengkap dan isim lengkap. Maknanya isim lengkap sama ada lengkap dengan tanwin. Sebelum ni saya gunakan perkataan sempurna. Isim sempurna. Jadi dia mesti sini sempurna, sini pun sempurna. Sini kalau sebelah kalimah awal tanwin, kalimah akhir pun mesti meniru baris tanwin tu tadi. Kalau di sini perempuan, sini pun mesti perempuan. Kalau di sini bilangan dia jamak, sini pun mesti jamak. Gitulah dia akan meniru kalimah awal ditiru ataupun kalimah akhir tu mesti meniru kalimah awal. Itu tanda frasa sifat. Lebih senang nak kenal. Tapi kalau frasa nama, kalimah awal adalah isim cacat. Ni yang saya kata tu, tengok baris akhir dia. Isim cacat tiada tanwin ataupun tiada juga alif lam. Tanwin pun tak ada, alif lam pun tak ada. Jadi dia perlu bersandar kepada isim lengkap. Maknanya isim sempurna yang sama ada dengan tanwin ke, ataupun isim tu ada alif lam ke, ataupun isim yang dhamir, isim ganti nama, ataupun isim mabni yang lain. Bila kita dah kenal ni, once you seen it, it's so hard. Orang kata you cannot unsee it. Saya dah nampak tu, lepas tu nanti nampak je. Banyaknya. Jadi kena fahamkan tu sikit lah. Kena cari, macam kita kena buat exercise, kita kena try, kita kena terus buat. Jangan cari buku lain, cari Quran terus. Pergi kepada Quran. Jangan cari, kita nak tengok ni lah, tengok tu lah. Jangan. Fokus je, terus je cari pada Quran. Termiss tak apa. Tapi cara dia, kalau nak tahu tu, mudhafun ilaih tu, kalau baris tu jelas, kita boleh nampak dia baris kasrah. Mesti kita baris nampak kasrah ataupun dengan ya. Kalau contoh macam kat sini tak ada pula. Yang ni kita tak bagi contoh macam tu. Contohnya kaumul musyrikin. Contoh kan. Contoh kaumul musyrikin. Jadi kat sini dia ni, kalau kita ingat lagi masa kita belajar tentang isim, dia dhamma, dia majrur dengan huruf ya. Mudhaf tak apa, boleh kaum, tak ada masalah. Jadi kaum kat sini kena tambah min tulis Melayu pula. Min kita kena tambah min, fi ataupun li. Okey, mana paling sesuai? Musyrikin dah boleh terjemah dah. Kaum tahu juga perkataan tu, jadi macam mana nak terjemah? Kena pilih salah satu. Kaum apa kaum? Tak buka mikrofon. Buka mikrofon. Ramai-ramai tak apa. Kaum? Kaum. Min ke fi ke? Kaum? Daripada. Kaum bagi pun boleh, daripada pun boleh. Kaum daripada orang-orang yang
mensyirikkan. Ni kita tengok konteks lah. Tapi malah salah satu ni boleh juga ni semua ni. Kaum, fi paling tak sesuai. Min ataupun li boleh. Kaum daripada orang-orang yang mensyirikkan. Kaum bagi orang-orang yang mensyirikkan. Macam itulah cara dia. Satu, kita boleh nampak baris yang jelas ialah dengan ya, ataupun pesen-pesen jamak muzakkar salim dia kita nampak dengan ya, ataupun kalau duaan kita akan jumpa dengan alif nun. Ya nun baris kasrah ataupun alif nun berbaris kasrah. Contoh ayat. Kita tengok dah semalam kita buat. Contoh dia macam yang kita akan tengok ni. Unsa. Mana dia? Ni. Ayyul fariqain. Ni macam ni. Ayyul fariqain. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Satu daripada dua puak. Contoh lagi, mudhafun ilaih. Yang ni dengan apa ni? Dia punya majrur ni, dia tanda kenapa dia, macam mana teacher kata dia ni kasrah pula. Mana kasrah dia? Ni kasrah ataupun majrur dengan huruf. Ni majrur dengan huruf ni. Yang ini pun sama. Kalau yang ni, fi sifat dia mesti sama. Saya nak, tak nampak? Apa yang tak nampak? Tak nampak, saya tak tunjuk lagi. Tak nampak cursor. Tak nampak cursor? Innalillahi wa inna. Nampak dah? Nampak. Okey, dia tiba-tiba dia menghilang diri. Baik, kita cuba cari pada mushaf latihan. Mushaf latihan Fatihah. Jadi kita cari mudhafun ilaih. Semalam kita berhenti kat mana? Kita buat bismillahirrahmanirrahim ke itu pagi tadi? Pagi tadi kot. Semalam kita tak buat kan? Tak buat. Okey, kita sambung. Kita buat sikit ni. Dekat dalam mushaf latihan. Okey, cuba kita cari frasa ni. Okey, frasa, jadi saya akan tandakan macam ni. Bismillahi. Bismi ni. Ismi ni apa? Dia ni isim kan? Isim cacat kan? Betul tak? Jadi kita kena cuba tau buat. Kita kena cuba. Jadi terjemahkan dia. Kita nampak ni isim cacat. Jadi dia kena bersandar kepada isim yang sempurna. Jadi kalau bersandar pada isim yang sempurna, kita kena tambah apa? Yang ni. Tak, kalau sifat tambah ya. Dia sifat tambah. Sifat tambah. Ini li. Yang paling sesuai li lah. Bagi. Jadi kita dah tahu terjemah B. B kita tahu B apa nak terjemah? Dengan ismi. Nama. Betul. Li. Bagi. Jadi ni kita bubur dalam kurungan bagi. Allahi. Anda kenapa nak bubur tu? Sebab kalau mudhafun ilaih dia mesti baris kasrah. Ataupun dia mesti berkedudukan majrur. MJR. Mudhafun ilaih mesti majrur. Mudhafun ilaih mesti majrur. Itu macam tu je. Mudhafun ilaih mesti majrur. Sama ada dia majrur dengan tanda majrur dia kasrah ataupun dengan ya. Okey. Jadi dengan nama bagi Allah. Okey, sekarang antara Allahi dengan Ar-Rahmani. Sama tak? Tengok pada baris dia. Ini alif lam. Ini pun alif lam. Ini baris kasrah. Ini pun baris kasrah. Jadi tambah apa? Yang. Betul. Yang. Ar-Rahmani. Tak tahu maksud tak apa. Maha pemurah. Maha pemurah. Jadi kat sini lagi sekali kita tengok. Ini pun baris ada alif lam. Baris kasrah. Sini pun alif lam. Baris kasrah. Tambah apa? Yang. Macam tu. Jadi tambah yang. Yang apa? Yang rahim. Tak tahu maksud rahim? Letak je dulu. Kalau dah tahu, senang kita kata maha penyayang. Yes. Lepas daripada tu, kita sebutlah. Kita terjemah Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Itu kita boleh dah terjemah Bismillah. Macam itulah cara dia. Tak boleh, alah saya dah tahu Bismillah. Kita jangan ambil mudah macam kita dah tahu. Tapi kalau agak-agak, dia macam nanti kita sendiri yang tak yakin. Macam nak dapat keyakinan tu mesti jelas. Jadi setiap satu kalimah ni kita boleh terjemah. Jadi exercise dia untuk hari ni kita cuba buat pada Fatihah je dulu. Baik. Kita tengok Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ni kan mushaf ni kita dah jarak-jarakkan, jadi dah siap-siap penggal. Tu dah mudah lah. Jadi kat sini Alhamdulillah katalah tak tahu ni nak terjemah apa. Biar dulu. Penggal ni warna nampak li. Li apa dia? Terjemahan untuk li? Bagi. Allahi, Allah. Kekalkanlah. Rabb. Tuhan. Okay, macam ni. Tengok ni, Rabb ni. Rabb ni isim ke bukan? Dari segi warna memang tahu dah isim ni. Tapi tanda dia? Tanda isim? Kasrah. Okey, kasrah. Tapi dia ni tak ada alif lam, tak ada tanwin pun bukan. Jadi di isim cacat. Maknanya dia, kita tengok yang sebelah dia kalimah selepasnya. Kalimah selepas dia isim sempurna ke tak? Sempurna sebab ada alif lam. Jadi lepas tu kita nampak dia ya. Ya. Maknanya dia majrur ni. Dia pun kat bawah ni pun ada mudhafun ilaih. Jadi nak tambah apa? Tambahan tu dulu. Sebab nahu dia kita belajar tentang tambahan. Kita tambah apa? Yang. Tak boleh yang. Sebab kalau yang mesti Bagi. sama. Bagi, betul. Bagi. Kita tambah bagi. Rob apa Rob? Selalu cakap ya Rabbi. Ya Rabbi. Kita melatah pun Rabbi, ya Rabbi. Rob apa? Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi Tuhan bagi al-alamina. Sekian alam. Sebab ni jamak muzakkar salim. Saya tak tahu alam tu apa. Tapi saya tahu kalau ya nun berbaris fathah di akhir kalimah, kita tambah sekalian. Kita boleh terjemah sekalian. Sekalian apa ni? Sekalian alam. Ini sebenarnya perkataan ni dah sebati dah dalam jiwa kita ni. Sebab apa kita selalu doa. Amin ya rabbal alamin. Tu maksud dia apa? Ya Tuhan. Wahai Tuhan bagi sekalian alam. Lepas tu kita ulang balik. Ni kita tak pasti yang ni. Tapi kita boleh lah. Kita boleh semak pada mushaf yang ada terjemahan tu. Mana kita boleh lah ambil kat situ. Jadi selalu kita Kalau dengar pujian. perkataan ni. Ya. Segala pujian kesyukuran itu. Bukan pujian dan kesyukuran. Tapi dia satu perkataan yang merangkumi pujian dan juga kesyukuran. Tapi dia satu je kalimah. Tak ada wa. So kita kata segala pujian kesyukuran itu. Macam itulah. Dia makrifah. Betul. Segala pujian kesyukuran itu bagi. Ni sebab kita dah tahu kan. Kan kita dah belajar huruf jar. Bagi Allah. Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan bagi sekalian alam. Ada kalanya tak boleh juga nak letak yang tu. Tapi dia sifat lah. Dia pergi kepada Allah di sini. Sifat bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Okey. Kita tengok Ar-Rahmanir Rahim. Kita nampak ni dia dah ada dua. Sifat. Jadi kita nampak dia frasa sifat. Dia sama. Jadi kita terus tambah yang. Jadi bila tambah yang maha tadi dah buat dah. Sini pun kena tambah yang. Sebab apa ni? Dia kata dia sifat. Dia nak pergi ke mana? Dia sampai ke mana? Dia masih lagi saya nak pakai ni. Jadi dia sebenarnya sifat dia merujuk kepada lafaz yang ni. Jauh pergi dia kan? Dia sifat dia kepada siapa?
Allah. Allah. Sebenarnya. Jadi kalau kita bayangkan ni sebenarnya kita boleh dia mana dia punya induk ni? Kita nak cari induk dia. Kenapa dia baris kasrah ni? Mana harfu jar dia? Ini harfu jar dia yang ni. Lillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau ada dua perkara. Satu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu lagi, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tu lafaz ni. Jadi satu, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Itu the content Al-Fatihah ni macam tu. Jadi ni barulah itulah terjemahan dia. Jadi dia ni sifat kepada siapa? Bukan Rob ni boleh, tapi sebenarnya dia pada yang ni. Sifat ni pada lafaz Allah di situ. Okey, Maliki. Macam mana nak terjemah dia? Okey, sebelum tu kita tengok dia ni. Dia ni isim ke bukan? Satu, warna hitam memang isim. Tapi kat sini ada 3 kalimah. Maliki, Yaumi, Ad-Dini. Jadi Maliki ni isim sebab kasrah. Tapi dia isim cacat. Macam mana ni? Jadi kita tengok yang sebelah dia. Sebelah dia ni pun isim cacat. Tengok skrin Maliki. Ni isim cacat. Sebelah dia pun isim cacat. Tengok lagi sebelah. Okey, ni baru nampak isim sempurna. Kerana ada alif lam. Jadi Yaumiddin ni adalah satu frasa nama. Ini satu. Okey, frasa nama ni makrifah ke nakirah? Makrifah. Kita buat dulu yang sini. Makrifah sebab dia punya sempurna, isim sempurna dia tu makrifah. Jadi kita buat dulu yang ni. Ini satu perkataan. Kita tak tahu lagi apa, kita nak tambah apa. Kita nampak dua-dua mudhafun ilaih. Kita tambah. Apa penambahan yang kita nak kena tambah? Kalau dia frasa nama. Bagi. Yes. Tu kita tambah. Kalau sekarang kita dah tahu ni satu frasa, maknanya yang kedua ni, yang pertama ni, kalimah awal ni, dia pun dia pula bersandar kepada, dia pun isim cacat. Jadi yang sebelah ni dah tak cacat lah. Satu frasa yang Yaumiddin tu dah tak cacat sebab dia dah jadi makrifah. Makrifah maknanya dia dah sempurna. So Maliki ni bersandar ke dia. Apa yang kita nak tambah pada lepas Maliki ni? Yang. Tak boleh lah. Tak boleh yang. Sebab dia pada dia sebelah dia tu isim makrifah, satu perkataan. Pada. Bagus. Pada. Pada pula. Pada. Kita nak tahu tu. Okey, sekarang kita baru pergi kepada perkataan tu. Maliki, kita tak tahu, kita boleh tengok. Kita kan kata boleh tengok terjemahan tu. Orang pula. Yang ni yang menguasai, sebab dia tu sifat tu kepada siapa. Kalau kita nak tambah tu, kita kena tahu dia dengan siapa pula. Dia sebenarnya dia pergi balik semula kepada Rob ni tadi. Yang menguasai. Jadi Maliki maksud dia menguasai. Yang Maliki, mula-mula tak tahu, tapi tahu ni kena tambah sebab dia sifat kena tambah yang. Yang Maliki, tu saya bagi terjemahannya tu. Permulaan ni. Yang menguasai hari. Sesuai apa? Mesti pada. Kalau hari, pada hari. Itu bahasa kita lah pula kan, terjemahan dia. Pada. Kalau kata bagi boleh tak? Yang menguasai bagi hari. Tak sesuai. Dia lebih sesuai ialah pada. Yang menguasai pada hari bagi ad-din. Ad-din dalam Fatihah ni maksud dia, salah satu maksud dia pembalasan. Boleh tak kita terjemah hari agama? Hari bagi agama. Kalau kita tak tahu maksud yang, kalau dari segi tadabbur dia bolehlah. Sebabnya pada hari itu Allah akan
bangkitkan semua orang yang mengikut agama di masing-masing dan Allah akan unggulkan Islam tu. Pada hari semua agama ni manusia ni cakap. Tapi kita ambil yang ni je lah. Pada hari bagi pembalasan. Jadi kita terjemah semula yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Tapi dia ni sifat kepada siapa? Dia nampak dia sama dengan ni. Rabbil Alamin. Jadi dia kembali semula sama juga kepada Allah Maliki Yaumiddin. Jadi sebenarnya perkataan lafaz hamdalah ni bersyukur pada Allah, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Juz 1 contoh. Jadi ada 3 perkara bersyukur tu kan. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Jadi kalau kita tak kata Tuhan pun, maknanya kita kena letak yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Kita lafaz syukur tu besar sangat ertinya. Ada pujian, ada bersyukuran. Syukur sebab apa? Ni lah kalau kita faham Fatihah ni mula-mula boleh terjemah. Lepas tu nanti kita boleh kita belajar tadabbur Fatihah ni. InsyaAllah. Okey, selain daripada tu, isim yang lain yang kita boleh nampak satu warna hitam. Cuba cari mudhaf ilaih. Okey, yang ni as-siratal mustaqimah. Apa kita nak tambah? Kita nampak ni dua ni. Ni yang kalimah awal. Yang. Alif lam, baris fathah. Jadi kita tambah dekat sini, kita tambah yang. Okey, akan jalan yang lurus. Okey, sirat tak tahu apa dia, jalan yang lurus. Siratal ladzina. Cuba tengok, dia dah tak ada alif lam. Sekarang dia tak ada alif lam. Dia jadi cacat balik. Cacat pula. Tapi sebelah dia apa? Isim apa ni? Isim makrifah. Isim makrifah. Isim- Makrifah dia sebab dia apa? Makrifah sebab dia alladzina Alif lam. ada alif lam. Yang ni sebenarnya sebab dia isim mausul. Mausul. Tak apa. Kalau tak ingat nama dia tak apa. Tapi tahu dia makrifah. Isim mausul, isim mabni tu semua makrifah. Kalau dia tak ada alif lam pun dia makrifah. Jadi kalau dia isim cacat bersandar kepada isim makrifah, kita tambah apa? Itu apa ni? Maknanya mudhaf dan mudhafun ilaih tambah Mudhafun ilaih. Akan. Sorry. li. Betul, bagi. Li ataupun bagi. Bagi. Jadi sirat maksud dia apa? Jalan. Jalan. Bagi. Orang-orang yang. Macam itulah. Dah boleh dah. Lagi. Ghairil maghdubi. Okay, alaihim dah tahu dah sebab ala dah boleh terjemah. Ala apa dia? Atas. Him? Mereka. Atas mereka. Ghairil maghdubi. Nampak pun sama juga ada dua kalimah. Yang ni isim cacat. Jadi dia perlu bersandar kepada isim makrifah selepasnya. Dalam hal ni dia isim makrifah. Jadi dia tak sama kan? Kita tambah apa kat sini? Tambahan dulu. Bagi. Bukan. Ataupun Bukan. daripada. Bagi. Betul, bagi. Bukan. Jadi ghairi maksud dia bukan daripada. Bagi pun boleh ataupun daripada. Daripada pun boleh. Bukan daripada ataupun bukan bagi yang dimurkai. Ni yang ni Tambahan bagi daripada apa
semua tu kita kena tengok konteks ayat dulu baru kita boleh Betul. Boleh. letakkan kan yang mana satu yang sesuai kan. Okey. Tak apa. Mula-mula tu kita letak je lah yang mana-mana kan. Nanti kita silap, kita buat. Ataupun kita macam kadang-kadang memang kena try and experiment benda tu. Lepas tu Try kita and tengok error lah pada ni. panduan. Tak juga. Kadang-kadang benda tu kan, Quran ni dia mula-mula macam try and error. Tapi bila kita tengok kan, kita nampak dia ada pattern juga. Ada kalanya macam tu. Ada kala, itu yang tafsir pun pelbagai kerana kadang-kadang bila kita tukar satu huruf yang kecil tu, dia memberi maksud yang berbeza. Sebab itu kadang ada tafsir ni kata macam ni, ada tafsir ni kata macam tu. Macam itulah maksud saya. Tapi kita balik semula tujuan kita tu nak ambil lafaz umum je. Yang paling kita nak belajar supaya kita boleh faham lah sikit. Sekurang-kurangnya Fatihah ni kita boleh betul-betul kita faham terjemahannya tu. Jadi bukan daripada yang dimurkai ala atas mereka awal kita dapat dari dan la tidak ad-dhalina. Dah tengok dekat sini. Apa tanda dia? Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi dia isim ni bentuk dia apa? Bentuk dulu. Bentuk. 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 Makrifah. Okey, jenis ataupun jantina. Muzakkar. Jadi bilangan jamak. Jamak muzakkar salim, macam mana nak terjemah jamak muzakkar salim? Sama macam ni al-alamina. Salah satu sekalian. Jadi yang ni pun boleh sekalian yang apa? Yang ni yang penting dulu. Sekalian yang sesat. Dia merujuk kepada jamak muzakkar salim, mana merujuk kepada golongan, merujuk kepada golongan orang lah, kumpulan lah. Dia banyak lah kan dalam satu tu. Tu cara-cara dia lah. Baik, kalau kita tengok daripada kosakata, this is kita punya, ini adalah kita punya macam sesuatu yang kita boleh pelajari lah melalui kosakata. Kalau kita dapat kuasa ini, sebenarnya dah kita boleh kuasa kata ni dia akan berulang-ulang. Yang ini je. Kalau dalam Quran tu, remember Quran tu dia satu tu je. Dan ayatnya berulang. Perkataan tu berulang. Cuma kita nak kena tengok tanda. Benda tu tak, yang kita nak kena ingat tu sebenarnya tak banyak. Kita faham konsep tu lebih baik. Kosakata isim terbanyak di dalam Quran di bawah boleh digunakan sebagai latihan. Teacher boleh membimbing pelajar untuk mengubahkannya kepada nama am atau khas dan mengubah jantina atau bilangan isim. Jumlah kekerapan kalimah disebut di dalam Al-Quran ditulis di bawah kalimah. Jadi perkataan contohnya Allah ada 2699 kali disebut dalam Al-Quran. Perkataan Rabb 975. See you going down. Dia yang paling top kat atas ni lah. Lepas tu pergi ke belah kiri. Macam tu makin kekerapannya tu. Jadi Rabb, jarang kita jumpa Rabb ni. Rabbun tak ada. Jarang. Selalu dalam Quran dia mesti jadi mudhaf. Tapi kalau kita nakirah, maknanya Rabbun lah. Kalau dia isim cacat, maknanya dia macam tu. Rabbu ataupun Rabba ataupun Rabbi bergantung kepada perkataan sebelumnya. Tapi kalau Rabbu, kita tambahkan dengan macam tadi Rabbul Alamin. Jadi kita tambah Al-Alamin pun boleh. Tuhan, kita tahu kita nak buat, cuba buat cari, kalau saya katalah, kalau kita di dalam kelas yang macam lebih lama kan, kita ada masa belajar tu, saya suruh banner lah, cari perkataan yang bermula dengan Rabb dan dia adalah frasa nama. Frasa nama yang bermula dengan Rabb. Mungkin cari 5, awak cari 2, awak cari 2, awak cari 2. Dalam kelas ni memang boleh buat macam tu.
Sama ada bagi masa 5 minit ke, bagi masa ataupun bagi muka surat ke. Cuba cari perkataan frasa nama yang isim cacat dia adalah rob, mudhaf dia adalah rob. Boleh je cari macam tu. Sekarang dengan teknologi canggih ada green tag Quran tu. Boleh type je. Dia keluar. Kalau dulu saya belajar cari tu buka Quran ni. Buka Quran ni. Kalau ustaz suruh cari. Cari apa mudhaf ilaih. Aduhai. Tak jumpa-jumpa sebab belum faham. Aku dah faham, ya Allah, bersepah banyak. Nak cuba cari. Cari perkataan. Saya dapat teknik yang lebih mudah tu. Jadi gunakanlah perkataan ni dulu. Cari isim cacat dia. Rabu. Macam tu kita bantu. Macam tu Cak buat. Latihan. Tapi tak payah guna buku lain. Guna Quran je. Rabbus samawati wal ard. Rupanya banyak. Tu baru nampak. Baru dapat cari. Macam tu lah. Namanya pun baby steps kan. Macam kena buat sikit-sikit. Betul? Okey, contoh kalau ardu ni saya tambahkan dengan na. Arduna contohnya. Apa kita nak tambah? Macam mana kita nak terjemah? Ardu ada dia punya perkataan ada di bawah ni. Apa yang kita nak tambah? Sekarang ni dia jadi cacat. Jadi dia bersandar kepada apa ni? Jawab sama-sama ya. Kami. Kami, domir. Jadi kita tambah apa tengah-tengah tu? Bumi bagi kami. Bagi. Bumi bagi kami. Our earth. Bumi bagi kami. Ni frasa nama. Kau. Okay, contoh saya buat macam ni. Cuba buat contohkan ni kaumi contohnya ataupun kaumu lah. Sebab tak ada huruf jar depan dia. Kita ambil yang default. Kaumu Musa. Akan jadi maksud dia apa? Macam mana nak terjemah? Tambah apa? Nabi Musa. Nabi Musa, kaum bagi Musa. Kaum bagi Musa. Banyak ni. Kan? Banyak dalam Quran contoh macam tu. Ayat, kalau ayatin, kalau kata kat sini, ayatillah. Ni kita tengok kalau mudhafun dia mesti baris bawah. Kalau isim yang boleh tukar baris tu dia akan jadi baris bawah. Jadi kita terus tahu ni. Macam mana nak terjemah kalau jumpa ayatillah? Ayat bagi Allah boleh. Ayat daripada Allah boleh. Dua-dua tu boleh. Macam itulah. Saya macam ni salah satu kita boleh buat kan. Latihan. Sebab perkataan ni banyak dalam Quran. Jadi selalu kita jumpa, kita mesti boleh punya terjemah. Contoh macam ni. Kulli syai. Kulli syai. Maksud dia? Setiap tambah sesuatu. Daripada sesuatu. Pada boleh tak pada? Boleh. Tak boleh rasanya. Boleh. Kulli Boleh, syai ini tapi- boleh. Semua boleh. Tiap-tiap daripada sesuatu, pada sesuatu, tiap-tiap bagi dalam sesuatu, bagi sesuatu pun boleh. Dia nak merujuk Di dalam ke dalam? Dalam Di pun boleh. Dalam pun boleh. Tengok konteks lah yang tu. Konteks lah. Tapi kalau dalam pun lebih luas kan maksud dia. Yaumi ni. Yaumuddin. Tadi kita tengok Yaumuddin sebab dia tu mudhafun ilaih. Jadi kalau Yaumuddin ni mesti baris kasrah. Nak tahu dia frasa nama, dia tengok yang kedua tu mesti kasrah ataupun dia majrur dengan ya. Ya. Azabun, kalau azabun, azabun biasa kalau dia tanwin, ni frasa sifat. Azabun, azimun. Banyak kan dalam Quran contoh ni? Ya, Banyak. Jadi kita tinggal tengok ni. Sama banyak.
Kalau kita jadikan sama ni makrifah, dia jadi macam mana? Sama jadi makrifah. Tambah. Sekarang as-samaun contohnya. Jadi jadikan dia makrifah. Tambah alif lam. Ya, kita akan jumpa banyak dalam Quran. As-sama, lepas tu buang satu tanwin. As-sama'u. As-sama'u. Ni contohlah. Okey. Boleh buat, boleh cuba. Mesti cuba. Tak boleh pun kena buat. Buat sikit-sikit. Yang dapat tu, alhamdulillah. Takkanlah tak dapat kita buat, katalah kita give our 100%, takkanlah kita tak dapat langsung. Allah dia tak zalim. Allah akan bagi kita. Kalau kita bersatu tapak kepada Allah, kata Allah, kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Kan ada tu. Jadi kita mesti macam kena buat tu istiqamah. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Dzikrika means peringatan bagi engkau, daripada engkau. Ya Allah, bantulah aku atas peringatan bagi engkau. Maksudnya nak mempelajari, nak mengingati, nak semua ni. Bantu aku ya Allah. Ala dzikrika wa syukrika. Dan dengan peringatan engkau ni, mensyukuri nikmat engkau, mensyukuri engkau. Dan wa syukrika wa husni, dan memperelokkan pengabdian diriku bagi engkau. Ibadatik. Itu kan mudhaf-mudhafun ilaih itu. Dalam doa banyak sangat mudhaf-mudhafun ilaih ni. Jadi kita minta pada Allah sungguh-sungguh bulan puasa ni, bila kita dah boleh kan, kita nampak tu, kita lebih hayatilah apa yang kita minta pada Allah. Macam kalau kita baca dalam solat, kita baca walaupun iktidal, walaupun kita hanya mengangkat takbir, walaupun kita baca doa-doa yang simple yang selalu kita baca, we can always begin with that. Cuba terjemah sikit-sikit. Benda tu selalu. Dan kosakata yang banyak pun, inilah juga. Tengok ni, contoh perkataan yang nafsun ni. Berapa kali jumpa? Nafs. Kita selalu faham nafsu. Kita kata nafsu. Tapi sebenarnya perkataan itu ni lah. Nafsun tu diri, jiwa. Nafsul mutmainnah. Syai'. Kitab. Perkataan kitab pun banyak. Hak. Kebenaran. Nas. Sebenarnya first stepnya kena cari dulu dalam Al-Quran. Betul. Sambungan dia lah kita kira kan. Sambungan tu barulah kita boleh nak tambah tu apa semua. Macam kita kena faham konsep tu tadi. Contoh kalau kita jumpa, sekarang kita mesti cuba. Kita mesti cuba yang Fatihah ni kan. Kita cuba terjemah betul-betul. Tapi kita belum masuk bahagian fi'il. Kita nak masuk, tapi sebelum masuk bahagian fi'il ni memang kena, maksud saya tu kita kena, at least kita dapat 75% of what we learn from harf dan juga isim. Kita dapat 70%, tak dapat 100% is okay, understandable. Tapi kalau dapat 50% pun okay, boleh move on. Dia jangan kita rasa macam stuck sangat. Okay, kalau stuck sangat, that means memang kena reverse sikit. Kita tengok kat mana. Let me help you. Bagi tahu saya supaya saya boleh bantu. Mungkin kita tak boleh habiskan ketika ni, tapi kita boleh je sambung kemudian nanti. The objective is always remember. Objektif dia jangan overthink. Jangan overthink benda-benda yang belum sampai. Tapi kita ingat kita nak, kita boleh kenal terjemah. Kalau kita dapat kenal harf, kita boleh bezakan harf dengan isim sekarang ni. InsyaAllah kita dah half, 50% of the objective is already met. Dah tercapai. Kemudian bila kita boleh terjemah, sebahagian daripada yang kita kenal tu pun, the objective is also met. Itu objektif dia, kenal dan juga boleh terjemah. Dengan bantuan, contoh kalau vocabulary, yang mana baru, kita bagi vocabulary. Tapi apa penambahannya di situ? Nanti kita akan belajar lagi lah. Tertambah sikit. Ni macam contoh, ini isim banyaknya kita dah tak letak dah.
kita letak jawapan untuk fi'il. Okay, contoh yang kat sini pula. Macam ni. Perkataan ni kita dah introduce. Jadi kita cuba tengok dalam nota. Zalika. Takkan tak boleh terjemah lagi. Ataupun tengok ni. Bukan takkan. Astaghfirullahaladzim. Maksud saya benda ni dah ada. Jadi kalau kita terlupa, it's okay. Kita kena buka balik. Belik balik semula nota kita. Ni kita cuba buat. Ataupun kita cuba je dulu kat sini. Kemudian kita check sendiri. Latihan kita tengok balik semula. Mushaf yang ada jawapan tu. Jadi kat situlah kita boleh tengok, saya salah lah. Salah ni. Ni betul. Kita boleh buat latihan sendiri. Kalau kita belajar berkawan, maknanya ada kawan yang sama-sama buat, kita boleh semak buku dia boleh semak buku kita, dia boleh dengarkan kita punya terjemahan. Waktu dia dengarkan terjemahan kita tu, dia tengoklah jawapan ni. Jadi mana-mana yang salah tu, boleh dah dibetulkan. Jadi kita lagi satu, kita boleh ambil lagi satu langkah. Untuk Fatihah ni kita bubuh target untuk diri kita. Mesti kita boleh terjemah dalam masa 5 minit je. Kita buatlah target tu. Maksud saya, kita boleh terjemah yang tak ada, yang macam ni, yang kosong ni kan. Yang muka surat 1 dengan muka surat 2 ni kita targetkan diri kita. Kita boleh terjemah dengan menggunakan clue yang ada. Bila dah habislah belajar, maksud saya nanti, kita terjemah macam tu. Kita dah buat jawapan ni, kita baca kat kawan kita jawapan kita. Lepas tu dia semak. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, Tuhan yang menguasai, ataupun Tuhan bagi sekalian alam. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Macam itulah. Lepas tu kalau kita rasa kita dah habis ni kan, kita pergilah upgrade lagi. Pergi pula buat yang tak ada baris. Yang tak ada color. Buat dekat sini pula. Ni saya panggil ni semakkan lisan. You have to. Kalau tak, how do you know? Macam mana kita nak tahu yang kita dah ada peningkatan, kita dah belajar. Jadi kalau kita salah pun tak apa. Kita tahu, ni salah lagi. Kat mana dia? Jadi kita boleh buat dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Siapa tadi cakap kat saya dia dah start buat tapi dia pakai pensil, tapi dia macam siapa tadi cakap Dia kata dia buat tapi dia tak macam banyak lagi dia tak tahu. Dia salah penggal. Memang mula-mula kita salah. Kadang kita tak penggal yang ni. Tapi tak apalah. That's why you buat. Jangan banyak-banyak sekali. Buat satu-satu. Mula-mula satu je ayat. Buat satu tu, penggal. Lepas tu tengok. Sama tak dengan yang buku ni tadi? Sama tak dengan mushaf ni? Kalau kita sama, Alhamdulillah. Then proceed. It's okay. Satu hari satu ayat pun. That's a good step. Daripada kosong. Betul kan? Hari ini saya recap dan saya ulang pasal perasaan nama. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan, kita baru masuk fi'il. Boleh macam tu? Boleh. Jadi kita will be at the same pace dengan grup yang pagi jugalah. InsyaAllah. Untuk hari ni setakat ni dulu. Ada soalan? Ada. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan pada Kak Shanaz dengan Azita kan? Ni tadi Azita ya? Azita teman saya. Siapa lagi? Teman saya tu maksudnya dia buka kamera. Yang lain ada soalan ke? Tak ada ya? Makcik Ani? Ya, Ustazah. Makcik Ani begitu fokus. Ni siapa? Kan. Hanis. Oh, Nur Hanis. Kawanku. Hari tu ada Hanis yang Masih. lelaki join. Tu tak tahu. Hanis macam mana? Sempat tengok video, dah tengok? Hanis tu Kak Mazli lah. Oh, ya Hanis ke? sama anak. Ni Hanis. Hanis Sebab tu ada student kawan anak. yang nama Hanis. Oh. Ini Kak Mazli yang mak saudara Gombak Hanis tu gombak.
Oh, Bukan, Hanis tu anak lah. Guna dia oh masukkan nama. Zoom ada nama dia. Ya Allah. Hari tu memang ada nama Hanis. Tapi dia tu, saya ada 2 tau. Sekarang jadi dah 3 lah. Yang saya kena tengok, oh nama Hanis. Tapi tak nampak gambar. So saya duk ingat Hanis yang dia lelaki. Ada lagi satu Hanis yang ni tadi. Bila Kak buka kamera tu, saya ingatkan kawan lagi seorang. Nur Hanis. Rupanya Kak Mazli. Oh, okey, sorry. Itu kan cakap kan Ustazah, Kak Mazli guna nama anak lah. Okey. Tak apa. Kak Mazli, Okay. I think I need to go to the notes back because malam ni macam susah nak grab. Ya. Okey, tapi yang semalam boleh buat. Sama. Siapa? Saya pun sama, susah nak. Belum dapat. Belum dapat. Belum dapat hadam sangat ni. Oh, okey, faham. Benda ni memang lama sikit lah. Tapi tak apa. InsyaAllah. Steady. Teacher. Ya? Teacher. Ya, siapa panggil saya? Boleh ditambah. Kak Syana. Ya, kejap. Siapa panggil saya? Kan? Teacher, Kak Shanas. Ya, Kak Shanas. Macam mana saya nak Tak berapa simpan jelas. Cuba dekat sikit Macam mikrofon. Macam mana saya boleh simpan recording tu? Saya ni bukan IT savvy sangat, bukan IT. Okey. Kak dalam YouTube tu dia ada je. Oh, Every okey. time akak pergi YouTube tu, insya-Allah saya tak delete lagi Tu melainkan kena tak payah subscribe lah ya. tak payah subscribe pun tak apa. Ya, sebab untuk bengkel ni saya buat bengkel pula. Untuk bulan puasa ni memang public. So siapa-siapa yang pergi channel tu ataupun terus pergi tekan je playlist tu akan terus sampai situlah. Dia ada je. Okey. Jadi kena baca sikit pagi ke. Semua saya tak bubur tajuk untuk ni. Tak bubur tajuk. Maknanya kita Ustazah cuba boleh bubur. download juga, boleh download. Boleh download. Kalau dah masuk YouTube tu nak download boleh. Download simpan lah. Tapi Heavy lah sikit. heavy lah sikit kat phone ke, kalau laptop ke. YouTube yang simpan, biar YouTube simpan. Biar YouTube simpan lah. Cuma kan? kalau That's kita why macam kita subscribe pun tak apa kan. Jadi boleh. ada pada situ selalu lah. Anytime nak refer just pergi kat situ je lah. Betul. Kan? Okay. Tak apa ni. Siapa ni? Puan Lala Jamila kata budak baru belajar. Oh lah, kita semua, saya pun kalau tanya saya ni dulu masa baru belajar, saya rasa lagi lah. Saya rasa macam you all ni Masya Allah lagi macam nampak. Macam mana nak cakap lama, tak lama sangat pun. Boleh dah. Kalau nak kata Veteran lah. alah, sama je kita ni. Tapi Tengok ya, cara cikgu mengajar, teacher ajar apa the way you present tu, kita dah faham. faham. Betul. Allahu Akbar. Kalau macam tu, la haula wala quwata illa billah. Itu yang saya takut tu. Kalau sebenarnya saya yang menjadi penghalang kepada orang nak faham, na'udzubillah. Tapi sebenarnya saya harap taklah jadi macam mana pun saya harap macam kalau ada masalah, come back macam tu, bagi tahu saya supaya saya dapat perbaiki. Supaya saya dapat macam okey, kat sini rupanya yang mereka tersangkut, kat sini rupanya yang tak faham. Let me help you, macam itulah. Maknanya bagilah saya pimpin. Tak apa, memang perjalanan mula-mula ni kena pimpin. It's okay. Tak ada siapa yang setakat ni belajar ni tiba-tiba terus faham, terus pandai. Belum ada lagi lah. Tapi kalau dia diligent, maknanya melalui proses yang kena buat tu kan, insya-Allah boleh. Setakat ni ramai juga yang kosong. Tapi asal dia buat satu je, satu ayat, masya-Allah habis. Encik Saziman yang saya kata tu, dia pun start lambat kalau perasan kan. Ni kalau siapa nak keluar daripada kelas ni, it's okay, boleh keluar ya. Sebabnya saya dah tahu, saya dah lebih ni, dah 10 lebih. Tapi kalau siapa nak dengar lah cerita dia sebagai motivasi. Macam Cik Saziman tu, dia tak marah pun kalau saya kongsi. Dia pun tengok video ni, so dia tahu. Dia belajar pun macam saya dulu. Maksudnya kami ni satu kelas, belajar Nahu ni.
bukan ada background bahasa Arab, tapi bila kita belajar tu, ialah macam mana pun ini orang kata apa, asar ustaz kami tu, Ustaz Baharudin tu. Jadi dia menjadikan benda tu mudah. Hari kami ni pula buat lagi mudah. Cik Saziman tu daripada tak tahu kan, dia boleh terjemah, dia dah habis 30 juzuk Al-Quran. Macam itulah. Kemudian ditakdirkan Allah, kadar Allah, dia kena stroke. Satu ketika semua hilang. Tapi dengan izin Allah juga, belajar balik, dapat balik semula. Jadi kita yang Alhamdulillah kita tak ada kena stroke. Kita pun bermula kiranya umur yang dah kurang muda tu. Jadi insya-Allah masih boleh juga. Jadi so do not despair in the mercy of Allah. It's okay. Yang penting akhir kita kan. Jadi kita biarlah berakhir tu sampailah kita mati pun kita tetap nak belajar ni Quran ni. Kok mana pun belajar Quran ni kita dapat pahala. So kalau kita tergagak-gagak pun 2 pahala Allah nak bagi. Allah nak sempurnakan nikmat dia. Kadang-kadang mula-mula tu je. Bila kita dah lepas satu obstacle tu, macam sekarang ni kita nampak, kita cuba fokus jangan fokus pada yang kita tak dapat tu. Kita fokus yang kita dah dapat. Jadi kita hone benda tu dulu. Lepas tu dalam pada tu kita tambah. InsyaAllah kita boleh teruskan. Dia kadang-kadang nak sampai muka surat 1, daripada 1, 2, 3. Lepas dia 3 tu biasanya orang nanti dia jadi mudah. Tapi yang mula-mula tu. Jadi yang mula-mula sekali saya selalu tekankan Fatihah. Bayangkan, bukan bayangkan. Mesti kita tekankan pada diri kita, Fatihah tu wajib. Kalau siapa baca Fatihah, tapi dalam keadaan dia, maknanya dia solat, dia tak baca Fatihah, solat dia tak diterima. Jadi bayangkan pula bila Allah kata, solat tu dalam surah surah 4 katnya. Sekejap saya cek. Surah 4 ayat 43. Betul ke? Saya cek. Yang pasal ayat, okey betul. Ayat 43. Bayangkan ayat ni Allah kata, wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka ni, untuk orang-orang beriman, macam kita nak beriman ni, oh those of you who have come to believe, janganlah kamu menghampiri solat. Jangan solat dalam keadaan, ni wow ni, kalau kita tahu maksud lagi satu wow, hal. Dalam keadaan kamu mabuk. Sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Kita, macam mana kita solat selama ni, kalau yang mana kita ambil pelajaran daripada ayat ni, bukanlah saya kata, oh kalau gitu saya tak pernah mabuk. So, maksud dia macam ni. Orang mabuk tu, masa dia tengah mabuk tu, maknanya dia tak faham apa yang dia cakap. Dia slur kan. Dia tak jelas. Akal dia tak ada. Jadi kita ni, kalau kita terus-terusan, kita solat tapi kita tak tahu apa yang kita sebut dalam solat. Padahal satu benda tu diwajibkan pula ke atas kita. Sebenarnya mungkin kita ni sebenarnya solat macam orang yang mabuk. Tak faham apa yang kita kata. So Allah kata jangan solat sampailah kamu sedar apa yang kamu katakan. Jadi kita dah solat, kita sedang solat dan kita akan terus sediakan solat. Kita step up pada solat tu, kita nak faham apa yang kita dalam solat. Sekurang-kurangnya kita kuasai yang wajib tu dulu. Jadi ni cara yang kita nampak untuk kita pertingkatkanlah wahusni ibadatik tu. Kita minta tolong dengan Allah, inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya kita tak jadi orang yang engkar, kita tak kufur nikmat. So kita solat, kita tahu apa yang kita kata dalam solat itulah. Jadi kita macam kita wajibkan lah. Memang Allah pun wajibkan Fatihah tu. Kita mesti bersungguh-sungguh sebab ini wajib. Bila wajib sesuatu yang Allah wajibkan, pahala dia besar. Pahala dia sangat besar. Sebab tu wajib. Allah nak tolong kita ni. Dia bagi satu, dia wajibkan ke atas kita. Dan yang diwajibkan tu diulang pula 7 ayat sahaja, 17 kali sehari Allah wajibkan kita sebut.
Jadi there must be something that we have to betul-betul lah macam bersungguh-sungguh. Dan Allah bagi kita cara nak bersungguh-sungguh tu. Kalaulah kita buat dalam satu hari tu, kita solat 17 kali sehari. Satu waktu tu kadang ada yang 3 dan 4. Maknanya dalam satu hari tu kalau kita buat 7 ayat tu pun untuk kita biasakan nak terjemah tu pun tak dapat kan. Satu hari kita buat 7 kali je pun. Ini kita solat maghrib dengan isyak katakan. Kalau solat siang tak sempat. Solat maghrib dengan isyak. Kita solat berjemaah, kita dengar. Hari ni kita tengok 7 kali. Maksud saya tu satu ayat contohnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dah 7 rakaat kan? 3 dengan 4 kan? Kita ambil satu kali hari sembahyang tu 7 kali je. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksud Alhamdulillah je. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. So like kita bayangkan perkataan tu dengan cara kita boleh tulis, kita boleh penggal sendiri ataupun kita gunakan je ni. InsyaAllah boleh. Jadi kita cubalah. Mudah-mudahan, dan saya pasti sangat Allah pasti bantu benda macam ni. Kita buat apa yang disuruh. Allah mesti bagi kita peruntukan tu. InsyaAllah. Okey Okey. Sorry, lama sikit hari ni. Baiklah, jadi kita tawakuf dulu kelas kita. Kita jumpa minggu depan. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.